forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar apa jawapan Pihak Anwar Ibrahim terhadap pelajar yang tidak dapat menahan emosi apabila bertanya tentang penunggang agama yang cuba jatuhkan kerajaan. Okey, mari kita dengar jawapan Pihak Anwar Ibrahim. Di akhir kita komen macam biasa. Ambil mikrofon kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Muhammad Daniel. Saya berasal dari Kampung Melayu Pulau Pinang. Sebenarnya Datuk Seri, saya dah penat dah dengan orang-orang yang menunggang agama, yang tunggang agama untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada ini, Datuk Seri. Saya betul-betul penat. Betul tak adik-adik semua? Betul tak adik-adik semua? Dia orang tunggang agama untuk jatuhkan kerajaan ini, bagi saya itu adalah satu perkara yang tidak patut dilakukan. Jadi saya ada satu soalan untuk Datuk Seri. Apakah harapan Datuk Seri untuk anak muda di Pulau Pinang ini? Betul tak semua? Betul tak? Ya, silakan Datuk Seri. Minta maaf, saya tak boleh nak kawal perasaan dia. Minta maaf Datuk Seri. Baik, terima kasih. Soalan itu soalan yang berat. Ya, soalan yang berat. Kerana kita sebagai orang Islam, kalau orang bagi tahu saya, macam di Kedah baru-baru ini, sokong parti saya masuk syurga. Tak sokong, lawan Allah. Ada cakap macam itu. Tak betul, saudara. Parti ini wahana. Masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kelemahan. Ya. Saya lihat dengan seorang ustaz, dulu di Pulau Pinang. Sekarang dia pergi di Kedah kempen. Dia orang hantar kepada saya. Dia kata, Perdana Menteri ini keliru. Perdana Menteri tak kerti buat kerja. Dia bodoh. Dan dia ni orang tak suka. Mana-mana pi kalau dia bercakap dalam televisyen orang tutup. Ustaz. Kemudian dia kata tambah pula. Baru ni Maybank pun kutuk dia. Kata ekonomi Malaysia tidak ada hala tuju. Sudah. Tak apalah, bukan semua orang suka saya. Betul. Saya pula keras lawan rasuah. Jadi orang-orang yang kaya-kaya sakau rasuah, dia tak suka saya. Saya tahu. Dia kaya. Dia ada pengaruh. Dan kadang-kadang dia guna juga orang-orang yang penunggang agama ni. Baik. Jadi anak-anak kena tahu ini. Maybank itu ada ratusan orang. Seorang bagi pendapat itu dan Maybank bagi kenyataan yang menyeluruh. Bahawa pelaburan masuk kerana orang yakin dengan Malaysia. Tapi tak apalah kalau dia tak setuju satu dua perkara. Macam anak-anak sekarang. Ya? Yang ada ni, satu dua kita tahu. Dia setuju dengan Anwar bidang ini. Dia kurang setuju bidang ini. Tak apalah. Tapi janganlah panggil bodoh, keliru, penipu. Ini jadi, dan dia guna pula alasan agama. Kita akan tegakkan Islam. Ya? Dan kita tidak mahu Anwar sebagai Perdana Menteri jadi alat oleh China. Alat di mana? Bagi satu bukti. Saya tanya di parlimen. Saya tanya. Kerana saya Perdana Menteri pertama sejak mereka tahun 1957 yang bagi ruang Prime Minister's question time. You can ask any question, I will be there to answer the question in parliament. Ya. Tanyalah di situ. Buat apa maki di luar? Dan mudah-mudahan contoh ini kita pelajari. Kita perlu agama. Kita yakin dengan Islam. Tapi kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu murni. Jangan angkat parti lebih pada itu. Jangan angkat orang lebih pada itu. Ini saya harap anak-anak faham. Okay, terima kasih Datuk Seri. Lagi satu Datuk Seri boleh tak saya nak minta izin nak bergambar? Baik, okey. Boleh. Bagi mic. Sambung. Okey, terima kasih. Ambil cepat. Baik, kita boleh teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Kita bagi wanita pula. Asyik lelaki saja. Okey, yang belakang sekali tu. Okay. Sebab apa saya kata begitu? Nanti soalan-soalan susah saya itu suruh dia jawab. Baik. Jadi ini
saya tak mahu anak-anak fikir enteng atau remeh. Ini tanggungjawab kita bersama. Dalam belanjawan madani, bila saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, hutang negara besar. Orang dulu-dulu dia ke hutang saja. Sekarang pun dia nak hutang lagi. Kalau mereka perintah, saya tidak setuju. Hutang negara kita sudah 1.5 triliun. Boleh kira? Do you understand? 1.5 trillion? I'm sure you are smart girls and boys. Alright. Kalau 1.5 trilion hutang dan negara hadapi defisit. You see, ada orang kritik. Pasal Anwar jumpa anak-anak muda. Jumpa mahasiswa. Ada yang boleh mengundi, ada yang tak boleh mengundi. Itu bukan soalnya. Saya Perdana Menteri bagi semua. Semua rakyat. Ya, termasuk yang muda. Dan saya lebih baik, lebih setuju untuk invest, untuk labur di kalangan anak muda supaya saya faham. Jadi orang kata apa saya nak cakap soal defisit, hutang negara kepada anak-anak muda. Kerana saya percaya anak muda ini pintar. They have the capacity to absorb and call for change in this country. Alright. Kalau begitu, faham apa maksud defisit? Maknanya kalau pendapatan kita sebulan RM2,000, belanja RM2,600. Jadi terbeban dengan hutang. Ini yang saya warisi. Jadi saya terpaksa baiki. Alright? Orang suruh dengar, dia dah ambil gambar. Which is okay, which is fine. You know why? You must, because anak muda ada kapasiti dia boleh dengar, dia boleh ambil gambar, dia boleh fikir lain. Ini hebatnya. Kalau orang lama dulu dia satu penyu je, kalau dengar, dia tak boleh buat apa dah. Kalau ambil gambar dia dah hilang, ni tak. Ini yang the new breed of Malaysians. Smart. Okay. So, tapi dengan masalah ini nih, is it a problem? Yes. Masalah. Bagaimana nak handle ekonomi ini? Tapi kalau dengar di luar bercakap, kita nak Melayu, kita Islam. Bagaimana nak selesai masalah negara tak ada di bawah. Jadi sebab itu saya kata, kalau Melayu, kalau Islam, kalau Malaysia, dia kena jaga semua. Okey. Bila dia jaga semua, dia kena selesaikan masalah kita. Tapi dalam keadaan masalah ini pun, anak-anak dikasih sekalian, belanjawan madani, peruntukan yang terbesar, tambahan terbesar adalah untuk pendidikan negara Malaysia. So please remember, jangan lupa, Anwar telah ambil satu keputusan untuk jaga masa depan kita dengan peruntukan keuangan yang besar. Kalau you tak serius belajar, you main-main, saya lesing habis. Sebab bila kita ambil ini, kita potong yang lain. Faham tak? So please remember that. Itu nombor satu. Yang kedua, Malaysia kalau nak maju, kita kena ambil beberapa tindakan lain. Sekarang ini Malaysia, I tell you, bukan macam dulu kita. You know Elon Musk? Dah jumpa tak? Tesla, okay. Tapi Elon Musk ni Tesla, Starlink, and SpaceX. Sama dengan PM. Okay. Jadi ada 3. Okey. Dia juga seorang usahawan, niaga, teknokrat, saintis, teknologis yang dan paling kaya di dunia. Orang cuba cari dia, bawa ke negara masing-masing. Tapi oleh kerana negara Malaysia ini stabil, aman pertamanya kerana kerja polis, tentera bantu,
aman. Stabil. Kerana ini pertama kali dalam beberapa tahun, Perdana Menterinya, kerajaannya stabil. Tak ada goyang. Bila stabil, kerana sistem politik berubah. Kita ada Pakatan Harapan, kita ada Barisan Nasional, kita ada Sarawak dan Sabah. GPS, JRS. Bila stabil, orang mula perhati. Kemudian kita ada dasar ekonomi yang jelas. Dasar pendidikan yang jelas. Kita akui kelemahan kita. Kita perbaiki. TVET kita perbaiki. Mutu pendidikan kita perbaiki. Matrikulasi. Dan tingkatan 6. Menteri Baru Umum. Tingkatan 6. Tidak lagi macam bahagian daripada sekolah. Dia ada macam kolej tingkatan 6 yang khas. Mesti ada perubahan-perubahan ni. Baik. Sebab itu Elon Musk. Walaupun dipujuk oleh banyak negara lain. Bulan lalu. Dia kata dia nak telefon bercakap dengan Anwar, Prime Minister. Dia. Sebab you senyum. Okey, You setuju Elon Musk cakap dengan saya? Baik. Jadi saya kata, of course, welcome. Ini, jadi bila dia cakap dengan saya, of course, dia tahu. Kebetulan saya bernasib baik kerana dia ikuti perkembangan cerita saya dulu. Dan dia kata Malaysia peaceful, stable, clear economic policies. I want to invest in Malaysia. You know, dia efficient. Dia cakap sebulan, 10 hari yang lalu, head of Tesla in the region datang jumpa saya. Dia kata, Prime Minister, saya dah beli satu kompleks besar di Sabah Jaya sebagai ibu pejabat Tesla bagi Southeast Asia. Okay. Dan dia minta saya pergi rasmi bangunan itu awal Oktober. You nak datang, you bagi telefon number, I'll send you a car. Kan? Alright. Tapi saya kata, thank you very much. I will do it on one condition. I want Elon Musk to be with me and jointly open the Cyberjaya headquarters. Now, pasal apa saya cerita ini? Maknanya kerajaan itu mesti strong, dipercayai oleh dunia. Bukan yang jerit-jerit, marah-marah orang, maki-maki orang kat luar ni, tak. Tahu tak saya maksudkan sekarang ni? Marah sana, marah sini, maki sana, maki sini. No, cannot. Ini ajak gaduh. Melayu jangan percaya Cina. Gaduh. Ini negeri Cina nak ambil, Kristian nak ambil. Jadi gaduh. Tak boleh. Negeri ini putusan jelas. Majoriti Melayu. Islam, agama persekutuan. Bahasa Melayu, bahasa rasmi. Hak semua Melayu ada. Tapi kena jaga. Biar anak-anak kita, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Siam, anak Kadazan, anak Dayak, fikir dan percaya ini negeri mereka dan kita hidup dengan aman sebagai satu keluarga besar. Dan inilah menyebabkan orang datang. Ya. Setuju? Yang betul tu apa? Apa dia yang betul? Setuju apa? Tengok, dia jawab, setuju negara ini negara kita bersama. Maknanya anak muda tu lebih pintar. Kadang-kadang orang lama, orang tua ni dah nak gaduh sana, takut sini, gaduh sini. Buat apa? Sebab tu saya kata Fadlina, sekolah masalah apa? Masalah digital, masalah komputer, masalah lab. Ya, tetapi tandas pun tak selesai. Betul tak? Baik. Di kolej matrikulasi ni tandas semua okey ke? Ya. So, anak-anak ada seorang Perdana Menteri
Yang fikir dia sampai ke bawah, sampai tandas anak-anak pakai pun dia jadi masalah dia. So, seluruh tandas di Malaysia ini, semalam saya di Baling. Itu di January, Sik. Tahu Sik tak mana? Tahu January mana? Di Sik, Kedah. Saya jumpa, panggil cikgu pengetua. Ya. Sekolah mana? Sekolah Menengah Kebangsaan Telui Barat ke Telui Timur, saya tak tahu. Tanda rosak ada? Ada. Pergi mana pun begitu. And then, kita nak bawa tukar. Bawa Elon Musk. Bawa Rongshan from China. Aramco from Arab Saudi. Tanda pun belum selesai. Jadi keutamaan saya, selesai ini dulu. Anak-anak kita. You see, ada beza dia. Setengah orang, dia ingat anak dia selamat di Damansara, di Bukit Tungku, orang lain semua selamat. Ini sebab negara kita jadi kacau macam ini. Sebab itu saya kata, siap anak di Malaysia ini, saya mesti anggap macam anak saya. Boleh terima? Macam tu you tak beryakin pun. Boleh? Nama apa? Sujita. Orang boleh nama. Bukan bintang filem seorang Sujita. You tak ada kaitan dengan dia. Okey. Jadi berapa tanda rosak dia ni tahu tak? Mana pengetua? Dah submit kan? How many? Tengok, orang pengetua orang punya bagus. Dia kata dia dah minta, dah dapat 200,000 untuk repair tandas. TKSU. Okey. Ni TKSU Kementerian Pendidikan. Dianggap selesai dalam masa singkat. Okey, boleh. Ini dia. Setengah orang yang marah, orang pembangkang. Ya, yang PAS bersatu dia kata, Anwar ni apa? Buang masa. Dia Perdana Menteri. Buat apa nak cakap temu siswa semua ni? Dia patut buat kerja lain. Ini pun satu punya. Ya. Apa makna jadi Perdana Menteri tak tahu masalah rakyat? Mana mungkin saya tahu kalau saya duduk di Putrajaya? Tak turun ke bawah. Ini turun di sini baru saya tahu tanda banyak yang rosak. Ya. Bukan sikit. Ya Allah. Itu buat macam ni diparit je lah. Atau queue. Kalau kita tengok gambar dulu, gambar P. Ramlee, filem Bujang Lapuk, dia kena queue untuk tandas. Okey, jadi Alhamdulillah selesai. Ini bukan ni satu. Dulu, sekolah mana dulu? Sekolah sains, menengah sains, sekolah Babatai. Tandas semua okey. Nasib baik sekolah menengah sains. You sekolah mana dulu? Sekolah mana dulu? Konvent. Sekolah tandas okey. Bolehlah. Ada mana yang belajar dulu sekolah ada yang gosak tandas? Angkat tangan. Berapa rosak? Satu. You berapa rosak? Jangan janggut. You berapa rosak tandas sekolah dulu? Tandas di sekolah dulu berapa rosak? Banyak. Tak boleh kira macam janggut. Okey, baik. Baik. Jadi selesai. Berapa belanja repair tandas seluruh negara dengan klinik? 1.8 bilion ringgit. Now anak-anak dikasih sekalian. Ini masalah negara kita. Bagaimana boleh dibiarkan? Cakap negara-negara. Islam, Melayu, macam-macam. Tapi tandas pun tak boleh urus. Jadi tolong bagi tahu ibu bapa. Sokong perpaduan kerana tandas pun boleh urus. Kemudian baru Elon Musk. Tahu tak Geely? Siapa tahu Geely? Yang bersama Proton. Geely dah beli Volvo.
Tahu tak Geely beli apa lagi? Proton dia ada 49% of 51 gitu. Volvo dia dah beli, ada lagi 1-2 company. Now, dia jumpa saya di Beijing, dia datang KL jumpa saya. 10 hari yang lalu dia tulis surat, dia akan invest di Malaysia dan jadikan Tanjung Malim sebagai satu kota otomobil yang besar di Asia Tenggara. Baik. Ini saya bagi contoh, banyak lagi dalam beberapa bulan yang lalu. Kerana apa? Kerajaan ini stabil. Kerana dasar ekonomi yang jelas. Dan kerana Perdana Menteri tak boleh sakau duit rakyat. Ini cakap dega-dega. Saya kadang-kadang menyampah dengar. Oh, kita Islam, kita nak Melayu. Tapi bila ada peluang, ada kuasa, ngap. Masuk. Tak boleh, anak-anak. This is our country. This is our land. We have to save it and bring it back. Okey. Apa kaitan dengan anak-anak? You keluar universiti, keluar dapat diploma, keluar TVET, berbagai college vocational, 10,000 keluar universiti. Tidak akan dapat pekerjaan kalau tidak ada pelaburan besar. Kerja saya, pastikan anak-anak mendapat pekerjaan yang lumayan. Itulah kita kerja kuat, tarik pelaburan ke Malaysia. Alhamdulillah, successful. Saudara Chow, Ketua Menteri, umur baru ini, Bosch dapat bilion tambahan expansion. Saya jumpa syarikat Jepun yang operasi di Malaysia, setuju expand investments dia 28 bilion ringgit. Maknanya dalam 1 tahun, 2 tahun ini, kita akan ada peluang tambahan 5-60 ribu pekerjaan baru. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Nampaknya ramai dah para pelajar yang sedar tentang ramai yang cuba menunggang agama ni untuk kepentingan diri. So, kita ramai payah tahu dah agama ni bukan milik siapa-siapa. Agama ni milik semua umat di dunia. Allah turunkan Al-Quran dan hadis untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk satu parti saja. So, tidak perlulah kita claim kita saja yang Islam, kita saja yang akan masuk syurga. Kerana syurga neraka ni Allah yang akan tentukan apabila kita mati nanti. Di dunia ni kita tahu pun siapa kita akan masuk ke syurga atau ke neraka. Okey tuan-tuan, mari kita terus menyokong kajian perpaduan Rahim. Assalamualaikum.